Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 24 Jun bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini. Kerajaan sedia cari pelabur beli kilang penapisan gula tempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita ke perkembangan insiden pencemaran udara di Pasir Gudang, Johor. Jabatan Alam Sekitar JAS akan melakukan pemantauan agresif terhadap tapak pelupusan haram di kawasan berkenaan hari ini. Ia bagi mengenal pasti punca sebenar berlaku kejadian sesak nafas di beberapa sekolah sejak Khamis lalu. Dan untuk butiran lanjut, kita bersama Zahir Senapiah kongsikan maklumat yang anda perolehi. Zahir, silakan. Terima kasih Azlin. Saya kini berada di hadapan sekolah agama di Taman Mawar ini, di mana kes yang pertama dikesan pada hari Khamis yang lalu. Dan untuk maklumat Azlin juga penonton Buletin Pagi ini, semalam Jabatan Alam Sekitar telah membuat beberapa pemeriksaan, termasuk di sekitar kilang-kilang di pesisir di pesisir Sungai Kim Kim, di mana antara yang disuspek atau kilang-kilang yang dipercayai mempunyai kaitan dengan isu pencemaran alam ini. Dan saya dimaklumkan mereka telah membuat satu pemeriksaan di sebuah premis yang dipercayai mengandungi sisa toksid daripada Sungai Kim Kim yang telah dibersihkan sebelum ini. Dan pemeriksaan lanjut sedang dijalankan. Dan bahagian penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar sedang mengenal pasti kandungan sisa toksid itu dan bagaimana kemungkinan sisa toksid itu telah pun merebak di udara menyebabkan berlaku pencemaran. Dan pada pagi ini suasana di Pasir Gudang masih lagi tenang, di mana sebahagian masa daripada 16 buah sekolah yang ditutup semalam, termasuk di sekolah agama Taman Mawar ini telah ditutup dan semua pelajar tidak dibenarkan pergi sekolah, termasuk guru-guru. Dan saya dimaklumkan oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor semalam, lebih 20,000 pelajar membabitkan 16 sekolah ini hari ini bercuti hingga hari Khamis nanti untuk memberi mereka keselesaan untuk menghidup udara yang lebih segar. Dan dengan cuaca yang agak panas hari ini mungkin menimbulkan kebimbangan kepada penduduk sekitar, kemungkinan berlaku semula pencemaran udaranya berikutan tindak balas daripada cuaca panas ini. Apapun kita tunggu perkembangan terkini yang akan diberikan pada jam 5 nanti. Jadi sekian dulu Azlin, laporan saya daripada Pasir Gudang ni. Kembali bersama Azlin di studio. Silakan. Baik, terima kasih Zahir untuk laporan anda di sana. Seterusnya, ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA bagi kertas peperiksaan bahasa Jepun dan bahasa Jerman diadakan mengikut jadual hari ini di semua pusat peperiksaan. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan berkata, bagi menangani insiden pencemaran di Pasir Gudang, Jabatan Pendidikan Negeri Johor mengambil tindakan proaktif memindahkan pusat peperiksaan. Peperiksaan sepatutnya diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Nusa Damai yang terjejas namun akan dipindahkan ke Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Ia membabitkan hanya 2 calon. Peperiksaan bertulis CJ Pelajaran Malaysia SPM bagi kertas peperiksaan prinsip perakaunan dan perniagaan untuk calon persendirian yang dijadualkan hari ini juga tidak membabitkan calon di Pusat Peperiksaan Daerah Pasir Gudang. Bagi peperiksaan bertulis CJ Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU pula, ia juga diadakan mengikut jadual pada 25 hingga 27 Jun dan notis perubahan lokasi telah dikeluarkan. Akibat cemburu, seorang lelaki tergamak memukul sehingga mati seorang lelaki orang kurang upaya OKU dengan kayu berpaku. Ia selepas mangsa didakwa ada hubungan dengan isterinya. Suspek yang juga dalam proses penceraian bertindak luar kawalan selepas mendapat tahu mangsa keluar dengan isterinya untuk membeli barangan rumah. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Deputi Superintendent Nik Rosdi Nik Yahya, kejadian berlaku di Fekra Cangkat Lada di Kampung Gajah Teluk Intan, Perak kira-kira jam 2.30 petang semalam. Isteri suspek dikatakan menaiki sebuah kereta bersama mangsa ke Teluk Intan untuk membeli barangan kira-kira jam 12 tengah hari.
Dalam perjalanan pulang, suspek telah menahan kenderaan mangsa di Jalan Kenanga 8 dan memecahkan tingkap kereta serta menarik keluar mangsa sebelum memukulnya dengan menggunakan kayu. Mangsa berusia 40-an yang juga duda anak 3 itu parah di beberapa anggota badan. Suspek ditahan anggota unit peronda polis yang ke lokasi kejadian sebaik menerima laporan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Percutian sebuah keluarga dari Arab Saudi berakhir tragedi apabila seorang bapa lemas manakala 2 anak lakinya diselamatkan oleh anggota penyelamat ketika mandi di pantai tengah di Langkawi, Kedah semalam. Dalam kejadian jam 3 petang itu, mangsa yang maut Hussein Musa'an Alaufi, 51 tahun, bersama 2 anaknya dikatakan sedang mandi di luar kawasan yang ditetapkan di pantai dalam keadaan ombak besar dan laut bergelora. Pegawai Bencana, Operasi dan Latihan Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Langkawi, Lieutenant Azam Shah Apiara berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.18 petang dengan memaklumkan 3 lelaki dihanyutkan ombak ke tengah laut. Sepasukan 10 anggota dari Menara Pantai Cenang, Menara Pantai Tengah dan Menara Pulau Payar digerakkan ke lokasi kejadian bagi operasi mencari dan menyelamat. Anggota penyelamat yang sedang membuat rondaan dapat menyelamatkan 2 anak mangsa yang dikenali sebagai Abdul Rahman, 13 tahun dan Yasir Hussein Alaufi, 21 tahun, manakala mayat Hussein Musa'ad ditemukan pada jam 6 petang. Kerajaan bersedia untuk mencari pelabur atau pihak yang ingin membeli kilang penapisan gula jika 2 syarikat pengeluar gula tempatan berhasrat untuk menutup beberapa operasi kilang mereka. Ia susulan dasar kerajaan sebelum ini membenarkan 8 syarikat dari Sarawak untuk membeli dan mengimport bekalan gula secara terus daripada pembekal lain. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Chong Chiang Jen berkata, daripada menutup operasi kilang terbabit adalah lebih baik untuk mencari pelabur yang berpotensi untuk mengambil alih operasi. Berikutan itu, beliau menjemput 2 syarikat pengeluar gula tempatan iaitu MSM Malaysia Holdings Berhad dan Central Sugar Refinery Sdn Berhad untuk berbincang dengan kementerian bagi menyelesaikan perkara berkenaan. They are interested in running operating sugar refinery, so they are willing to put in investment to upgrade the system or to make it more efficient and to provide cheaper supply of. Syarikat pengeluar gula tempatan sebelum ini mendakwa ia berkemungkinan terpaksa menutup kilang penapisan gula kerana kurang mendapat keuntungan susulan dasar yang dibuat kerajaan itu. Kerajaan berdepan cabaran untuk menyelesaikan kes jenayah tertentu disebabkan kekurangan bukti. Mengambil contoh kes One Malaysia Development Berhad, One MDB, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kekurangan bukti telah menjejaskan proses membawa pesalah ke muka pengadilan. Ya, sebelum jenayah berlaku lebih sukar untuk kita lebih baiklah daripada kita mencari siapa penjenayah dan juga menghadapi masalah proses mahkamah, bukti macam 1MDB tu kan. Memang kita masalah sikitlah untuk mendapatkan bukti dan juga cara mana untuk mencegah jenayah yang begitu luas berlaku. Tegas beliau, kerajaan serius untuk meningkatkan pencegahan jenayah daripada berlaku secara meluas. Kerajaan juga ujarnya akan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai aspek pencegahan jenayah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri berkata, kerajaan akan mempertimbangkan kenaikan kadar geran bagi kawasan rukun tetangga KRT dengan mengambil kira aspek kewangan negara serta prestasi KRT. Nak tengoklah apakah prioriti yang kita pertimbang untuk kita nak bagi mana-mana peruntukan untuk banyak kementerian. Macam saya pun memang nak juga banyak peruntukan yang ditingkatkan. Jadi kita tengok prioriti lah. Sekarang ni kalau 30%, kalau dah tengok macam if they're not performing, you cannot increase the Tambahnya, terdapat beberapa faktor KRT tidak aktif, antaranya perpindahan jiran tetangga sehingga jatuhan kuasa terbabit berubah. Kadar geran tahunan KRT kini adalah sebanyak RM6,000.
Beliau mengulas isu 20 hingga 30% daripada 8,400 KRT dan skim rondaan sukarela SRS tidak aktif selepas perubahan pentadbiran negara. KRT dan SRS ditubuhkan 40 tahun lalu dan menjadi instrumen penting dalam mencapai matlamat utama kerajaan menyatu padukan masyarakat majmuk di negara ini. Kementerian Kewangan akan menambah 80 alat pengimbas di semua laluan pintu masuk seluruh negara. Menurut Menterinya Lim Guan Eng, ia bagi membantu pihak kastam mengenal pasti barangan yang tidak dibenarkan seperti plastik yang dibawa dari negara luar masuk ke negara ini. Dengan scanner ini tentu bila ia dipasang, kita dapat pastikan kawasan-kawasan penghidupan ini dapatlah dikawal dan dikurangkan. Sekarang bila kita sebut tentang buangan plastik, yang jadi pintu masuk utama ialah Pulau Pinang, Pelabuhan Klang dan Sarawak kan. Ini tiga pintu utamalah. Dan kita bimbang mungkin akan pergi ke pintu masuk lain. Pihaknya turut menerima aduan daripada kastam yang mengalami kesukaran dalam menjalankan penguatkuasaan berikutan jumlah kontena yang masuk ke negara ini terlalu banyak. Isu itu katanya dianggap serius kerana mampu memberi kesan negatif ke atas alam sekitar dan kesihatan rakyat negara ini. Melihat kejayaan Melaka Culinary Challenge 2019 yang berlangsung di Bacang Melaka sejak Jumaat lalu, Kelab Chef Melaka akan merencana penganjurannya buat kali kedua. Presidennya Chef Rizwandi Perin berkata pihaknya bercadang untuk menjadikan pertandingan itu sebagai antara acara tahunan tetap di Melaka. Jelasnya, pertandingan yang turut melibatkan peserta dari dalam dan luar negara itu secara tidak langsung dapat mempromosi Melaka sebagai negeri pelancongan yang kaya dengan pelbagai makanan. InsyaAllah, memang kita akan dalam perancangan kami, Komiti Melaka Chef Club, sebenarnya kami nak jadikan event ini tahunan ataupun 2 tahunan. Okay? Seperti juga dengan negeri-negeri lain, mereka ada, Melaka pun ada. So, Melaka adalah satu negeri yang bagus sebenarnya sebab Melaka adalah negeri orang kata bandar bersejarah. Jadi kita aktiviti seperti ini adalah bagus sebenarnya untuk anak-anak Melaka, chef-chef Melaka dan orang akan berkunjung ke negeri Melaka. Pertandingan ini melibatkan 2 kategori iaitu master, chef yang terlibat dalam industri dan junior membabitkan pelajar sekolah serta institusi pengajian tinggi IPT dalam bidang kulineri. Ia bagi memberi pendedahan kepada chef muda untuk memperbaiki kemahiran masakan mereka dengan bantuan chef profesional yang lebih berpengalaman. Kita sepertinya orang OKU, sebab kita orang tak dapat menunjukkan bakat kita sendiri. Mesti ada ular kan untuk kita menunjukkan bakat kita sendiri. Pertandingan turut diserikan dengan keberangkatan Raja Pemaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah yang berkenan mencemar duli menghadiri majlis perasmian penutup semalam. Sri Paduka turut menyampaikan cenderamata kepada juri dan peserta selain mengadakan lawatan ke dapur pertandingan. Program yang berlangsung bermula Jumaat hingga semalam itu melibatkan lebih 500 peserta dari dalam dan luar negara. Sebanyak 50 acara masakan dipertandingkan melibatkan pelbagai kategori seperti pasta, pastry, burger dan asam pedas yang diadili oleh 35 juri profesional dari pelbagai negara. Tan Sri Muhyiddin Charity Golf TSMCG menyumbang sebanyak RM20,000 kepada 7 penerima yang terdiri daripada 5 badan bukan kerajaan NGO dan 2 badan kebajikan. Sumbangan disampaikan Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengasas TSMCG dalam satu majlis sambutan Aidilfitri Ibu Negara malam tadi. Penerima terbabit ialah Pusat Jagaan Telaga Kasih Nur Muhammad, Mahat Tahfiz Al-Quran dan Rumah Anak Yatim Al-Sagaf, Rumah Kebajikan Anbu Ilam, Badan Kebajikan Komuniti Pagoh, Ampang Welfare Committee dan Kelab Belia Generasi Baru Bukit Gambir serta Pertubuhan Pembangunan Kebajikan Darul Ilmi Malaysia. Pada majlis itu, Tan Sri Muhyiddin turut berkesempatan beramah mesra dengan kira-kira 350 tetamu. Hadir sama Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dan Menteri Besar Johor Datuk Dr. Sahrudin Jamal. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima tamparan hebat semalam apabila calon pembangkang memenangi pilihan raya Datuk Bandar Istanbul yang penuh kontroversi susulan terpaksa diadakan semula. Dengan lebih 99% undi sudah dikira malam Ahad, Parti Rakyat Republikan CHP yang diwakili Ekrem İmamoğlu memenangi pilihan raya selepas meraih lebih 775,000 undi dan 54% jumlah keseluruhan. Terdahulu penduduk Istanbul keluar membuang undi dalam pilihan raya Datuk Bandar buat kali kedua dalam tempoh 3 bulan. Ia selepas pilihan raya pada Mac lalu dibatalkan atas dakwaan penyelewengan. Dalam pilihan raya tempatan itu, İmamoğlu meraih kemenangan tipis mengatasi calon parti pemerintah, Parti Keadilan dan Pembangunan AKP Binali Yildirim. İmamoğlu hanya memegang jawatan Datuk Bandar selama 18 hari sebelum Lembaga Pilihan Raya Turki mengarahkan pilihan raya diadakan semula. Dalam ucapan kemenangannya, beliau menyatakan sedia bekerjasama dengan Erdogan dengan penuh harmoni dan mohon pertemuan antara mereka diadakan pada kadar segera. Pemimpin protes Sudan menerima cadangan penubuhan badan pentadbiran yang majoritinya dianggotai oleh orang awam untuk peralihan politik di negara itu seperti yang diutarakan oleh utusan khas Habsyah. Rangka tindakan kompromi itu mencadangkan penubuhan badan pentadbiran 15 anggota yang terdiri daripada 8 orang awam dan 7 anggota tentera. Pemimpin bantahan Babikar Faisal berkata penerimaan cadangan itu memenuhi matlamat revolusi iaitu kebebasan, keamanan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu akan meletakkan negara ke landasan betul untuk mewujudkan tempoh peralihan bagi menjamin proses demokrasi yang mampan. Majlis Peralihan Tentera TMC bagaimanapun masih belum memberikan sebarang maklum balas mengenai cadangan Habsyah itu. Keadaan huru-hara tercetus di Sudan akibat ketegangan antara pemimpin penunjuk perasaan dan TMC selepas tentera menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu. Situasi bertambah buruk selepas tindakan keras ke atas penunjuk perasaan di Khartoum pada 3 Jun lalu. Pengawal pantai Libya mendedahkan telah menyelamatkan lebih 200 pendatang asing dalam operasi di Laut Mediterranean. Jurucakap pihak berkuasa Libya memberitahu operasi sepanjang minggu lalu berjaya memintas 5 bot getah membawa ratusan pendatang asing. Ia melibatkan 2 bot membawa sengumpulan 39 pendatang pada Rabu lalu dan sebuah lagi yang membawa 17 pendatang keesokan harinya. Manakala operasi pada hari seterusnya berjaya memintas 2 bot membawa 143 lagi pendatang asing. Daripada jumlah itu, hampir kesemuanya berasal dari Afrika dengan 8 lagi dari Bangladesh. Mereka diberi rawatan kecemasan dan bantuan kemanusiaan sebelum dibawa ke sebuah kamp pelarian di Tripoli. Seorang bayi berusia 6 bulan di Bekasi, Indonesia tular di media sosial berikutan nama unik yang diberikan oleh ibu bapanya. Bayi itu dinamakan Google, sempena mesin carian paling popular di laman web. Menurut ibu bayi itu, Ella Karina, 27 tahun, suaminya memberi nama berkenaan dengan harapan anaknya menjadi pemimpin dan mempunyai ramai pengikut. Pada mulanya, dia membantah nama tersebut. Namun terpaksa akur berikutan perjanjian di mana suaminya boleh menamakan anak kedua mereka. Ia selepas dia diberi keutamaan memberi nama anak pertama mereka yang dilahirkan 4 tahun lalu, Kinanti. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan sukan, Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2019 yang berlangsung di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam semalam nampaknya cukup meriah dan sengit. Mana tidaknya sebaik dianjurkan secara profesional buat kali pertama di Malaysia, kesemua pasukan bertanding begitu bersemangat memberikan aksi terbaik sehingga banyak jaringan terhasil pada perlawanan pertama di venue pertandingan. KL City FC dihampakan selepas tewas 5-7 kepada Pulau Pinang. Kuala Lumpur pula dikecewakan Pahang 2-4. Sementara Selangor membelasah Perak 5-0. Perlawanan pertama MPFL 2019 di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam dimulakan dengan pertemuan KL City FC menentang Pulau Pinang. KL City FC terlebih dahulu menyingkap gol pembukaan pada minit ke-8 menerusi pemain muda Amirul Izwan Amrul Nizam. Namun 2 minit selepas itu, Pulau Pinang berjaya menyamakan kedudukan 1-1 melalui Nur Azfar Nur Aziz Yaakob. Belum sempat Pulau Pinang mengatur gerak, KL City FC kembali di depan seminit kemudian hasil jaringan Jaya Prakash Rao.
Tetapi Pulau Pinang tidak mengambil masa yang lama untuk kembali mengimbangi permainan menerusi gol penyamaan yang disudahkan Muhammad Syafiq Abdul Rashid. Bagaimanapun KL City tetap memperoleh suntikan semangat menuju rehat selepas ketua pasukan Muzaffar Tahar menjadikan kedudukan 3-2 pada minit ke-18. Bersambung babak kedua, skrip permainan berubah apabila giliran Pulau Pinang memimpin permainan. 3 gol dalam tempoh 5 minit berjaya dijaringkan pasukan dari utara tanah air itu menerusi Asfar minit ke-22, Haziq Yusof minit ke-25 dan Ikmal Najmi Ismail minit ke-26. Ikmal kemudiannya menambah satu lagi gol pada minit ke-33 dan Hanis Izzuddin Abdul Latif menjadikan kedudukan 3-7 memihak Pulau Pinang seminit kemudian. Bagaimanapun KL City FC tetap memberi debaran kepada Pulau Pinang selepas itu apabila Muzaffar dan Hakim Salihuddin berjaya merapatkan jurang jaringan pada minit ke-34 dan 39. Kebangkitan lewat yang diharapkan KL City FC nampaknya tidak menjadi kenyataan apabila serangan demi serangan kental dipatahkan lawan sebelum akhirnya tewas 5-7 dalam perlawanan pembukaan kepada Pulau Pinang. The game is a bit tricky. Penang scored a lot of goals at the ball ricocheted around the goal area, and they were quite quick to be able to pounce on those goals. But KL City, the boys were a little bit resilient. They showed their strength. They tried to come back. But sometimes I believe that, you know, when one goal enters and the other goal enters, maybe we have a few moments of lapse. Jaringan ni memang menakjubkanlah bagi kami sebab apa? Kita tak expect kita akan go for big jaringan. Tapi alhamdulillah budak-budak saya bermain dengan semangat kesukanan dan saya nampak kesungguhan budak-budak saya untuk menang pada malam petang ni. Sementara itu, perlawanan kedua di venue sama membabitkan pertembungan di antara Kuala Lumpur menentang Pahang. Pahang yang dibarisi 7 pemain kebangsaan seperti diramal beraksi garang dan hasilnya pasukan bimbingan Muhammad Taufik Yahya mendahului 2-0 menerusi jaringan Mahathir Harahap Khairuddin minit ke-5 dan Abu Hanifah Hassan minit ke-9. Bagaimanapun pada minit ke-18, Kuala Lumpur berjaya merapatkan kedudukan apabila Mulhim Mukri Faisal bijak memanfaatkan peluang. Kekal 1-2 sehingga rehat, Pahang kembali memperaga aksi cemerlang menentang Kuala Lumpur pada separuh masa kedua. Saiful Nizam Muhammad Ali berjaya menggandakan kedudukan buat Pahang pada minit ke-23. Disusuli gol keempat Pahang disumbangkan Farhan Khairul Anwar pada minit ke-35. Tersentak, Kuala Lumpur cuba memberi asakan dan Mulhim Mukri sekali lagi menjadi igawan buat Pahang apabila pemain itu menyumbat gol kedua pasukannya pada minit ke-37. Apapun keputusan 2-4 memihak Pahang kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan skuad bimbingan Muhammad Taufik cemerlang membawa pulang 3 mata berharga. Skuad badminton kebangsaan berjaya merangkul 2 kejuaraan pada saingan siri antarabangsa Malaysia di Ipoh Perak yang menutup tirainya semalam. Paling mencuri tumpuan sudah semestinya kejayaan Sung Ju Wen yang muncul juara perseorangan lelaki. Ia selepas menewaskan rakan senegara Chem Jun Wei dalam aksi final sekaligus meraih gelaran pertamanya di pentas antarabangsa. Juven yang turun selaku pilihan utama kejohanan berdepan Jun Wei yang diletakkan sebagai pilihan kedua. Walaupun kejuaraan dalam acara perseorangan lelaki sudah pasti menjadi milik Malaysia, Juven dan Jun Wei tetap beraksi cemerlang di hadapan penyokong sendiri. Bagaimanapun, Juven yang kini berada di ranking ke-66 dunia nyata lebih tenang mengawal permainan untuk menewaskan Jun Wei 21-13, 22-20. Sebagai rekod, ini kejayaan pertama Juven di peringkat senior selepas 4 kali dikecewakan di pentas final sebelum ini. Sementara itu, satu lagi kejuaraan yang menjadi milik negara disumbangkan Tan Perli Kung Le Muralita Rentina dalam acara beregu wanita. Apa yang menarik, beregu wanita negara ini berjaya mengejutkan pilihan utama kejohanan Febriana Dwi Puji Kusuma, Ripka Sugiarto dari Indonesia 21-16, 11-21, 21-18 dalam tempoh masa 55 minit. Hasrat Malaysia untuk menambah 2 lagi kejuaraan selepas itu bagaimanapun tidak kesampaian apabila pemain perseorangan wanita Yun Chi Suan dan beregu lelaki Lau Hang Yi, Eng Cheong tewas kepada lawan masing-masing di pentas final. Chi Suan tewas kepada pilihan ke-7 kejohanan dari Indonesia Sri Fatmawati 1921, 821. Sementara beregu lelaki Hang Yi, Eng Cheong kalah kepada Leo Rolikonando, Daniel Martin juga dari Indonesia 21-17, 17-21, 11-21. Indonesia turut cemerlang meraih satu lagi kejuaraan menerusi beregu campuran Amri Shahnawi, Pia Zebadia Benadet yang menewaskan rakan senegara Andika Ramadiansyah, Bunga Fitriani Romadini 21-15, 21-17.
Untuk itu, sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Azin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.